masa Nabi sedang sakit. Tiba-tiba mari orang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beri salam doa. Orang Syiah cerita Fatimah pun keluar tengok ada seorang tetamu yang tak dikenali, baju putih bersih. Fatimah beritahu kepada orang itu Nabi sedang sakit, tak boleh nak terima tetamu. Tutup itu, kawan tu beri salam semacam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi tanya, kononnya Nabi tanya Fatimah, wahai Fatimah, siapa yang duduk luar tu? Fatimah kata ada seorang yang tak dikenali, mari baju putih bersih. Dah apa yang Fatimah beritahu kepada dia? Fatimah beritahu Rasulullah sedang sakit, dia tak boleh terima tetamu. Tapi apa dia beri salam juga? Maknanya dia bukan orang biasa. Kalau bukan orang biasa, siapa kat dia, wahai ayahanda? Kalau kononnya Nabi kata wahai Fatimah, itulah dia tetamu yang akan memisahkan di antara kehidupan dunia dan kehidupan alam barzakh. Maknanya itu malaikat Israel. Malaikat Israel dia persilakan masuk. Bila Israel masuk, kononnya Israel royak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa yang dijanjikan untuk setiap yang hidup telah sampai. Tapi ya Rasulullah, aku datangnya dengan perintah daripada Allah, tapi dengan keizinan kamu. Kalau kamu izinkan ya Rasulullah, aku akan cabut nyawa. Kalau kamu tak izinkan, aku akan balik menghadap Allah, mempersembahkan bahawa Rasulullah tak izin dicabut nyawa dia. Gitu. Rasulullah tak izin dicabut nyawa dia, tapi Nabi izinkan, lalu dicabutlah nyawa dia. Dan masa Nabi di akhir nafas dia tu, macam-macam riwayat yang diceritakan. Nabi kata begitu, Nabi kata begini, antara ummati. Ini cerita orang malaikat minta izin dengan Nabi. Kalau boleh cabut. Kalau Nabi tak benar kalau dia ambil nyawa dia, malaikat tak akan berani nak ambil nyawa dia. Ini cerita orang Syiah. Tengok dia pusing jauh. Dia pusing jauh. Mati itu di rumah Fatimah, di rumah Sayyidina Ali. Yang ada ketika itu adalah Sayyidina Ali dan Fatimah dengan dua orang cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Sedangkan fakta yang sebenarnya Rasulullah wafat di rumah isteri dia Aisyah yang bersebelahan dengan masjid Nabi. Ini fakta yang sebenar. Sebab apa? Bila ada sirat kapan, ini malam Rabu dah, hari Isnin, ulama sirah sebahagian besar daripada mereka sepakat Nabi menghembuskan nafas yang terakhir pada hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal ketika akhir waktu duha. Ada sebahagian ulama kata ketika gelincir matahari, ketika Rasulullah berusia 63 tahun. Ada ulama yang tambah sikit, berusia 63 tahun 4 hari. Ni hayat Rasulullah 63 tahun 4 hari secara tepat, bukan cukup-cukup 63 tahun. Bila siap semayang daripada pagi Selasa, orang masuk semayang. Rumah Aisyah ni kecil, 10 orang masuk semayang. Bermula daripada kaum keluarga terdekat, para sahabat, orang Islam, berdua-duanya orang mari menyembahyang ke jenazah Rasulullah. Dia sampai sehingga hari Selasa malam. Bila selesai semua semayang, barulah sahabat fikir, kita nak kebumikan di mana jenazah Rasulullah. Jenazah Rasulullah ni nak tanam mana? Lalu Abu Bakar, dia kata, saya pernah dengar Rasulullah bersabda, tiadalah bagi seorang Nabi itu apabila dicabut nyawa dia, melainkan dia dikebumikan di mana tempat nyawanya dicabut. Di mana tempat nyawanya dicabut. Bila Abu Bakar kata begitu, seorang sahabat Talha Al-Ansari, dia muangkat kata, yang ada di rumah Aisyah, lagi yang lahir di situ, lalu Nabi pun disemandikan di situ. Disebabkan rumah Aisyah ni dia bersambung terus dengan Masjid Nabawi. Bila Masjid Nabi ni dibesarkan, jadilah kubur Nabi itu dalam masjid. Bukan sengaja di tanah dalam masjid, tanah itu di rumah Aisyah. Sebab apa tanah di rumah Aisyah? Sebab Nabi pernah bersabda, seorang Nabi itu di mana tempat dia dicabut nyawa dia, di situlah dia disemandikan. Bukan saja saya usul kita di dalam masjid dah. Jadi bila Masjid Nabawi dibesarkan,
masuklah kubur dalam masjid. Kalau sekiranya Rasulullah ni mengikut versi orang Syiah mati di rumah Fatimah, makna memang sengaja bawa orang kita dalam masjid. Sebab rumah saya di rumah Fatimah bukan berdekatan dengan masjid. Beza dengan rumah Aisyah, jauh dia pusing. Kalau boleh fakta sejarah ni dia nak pusing tapi sangat malas. Benda ni jadi benda yang masyhur. Ummati ni tengok bacaan apa tu? Pencetus ummah. Ada seorang ustaz tu rasanya dia cerita dekat ummati saja. Dia cerita yang masyhur, tapi masyhur bukan semestinya benar. Sama sebagaimana cerita dalam peperangan Uhud, cerita Hindun binti Utbah belah dada Sayyidina Hamzah. Cuba kita buka kitab sirah yang besar yang muktabar, baca dalam bab peperangan Uhud, ada dah bab Hindun belah dada Hamzah. Buat keluar hati nak makan. Ini pun orang Syiah jadi kawiri dia. Sebab di antara sahabat Nabi yang sangat dimarahi oleh orang Syiah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada saya cerita dalam buku saya ni, cerita berkenaan debat dengan orang Syiah bab sahabat. Bila kita kata Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat Rasulullah, Muawiyah ni seorang sahabat, kita kata orang Syiah ni ketar marah, muka dia merah. Sayyidina Umar dia boleh tahan lagi. Bila kita kata Muawiyah sahabat Rasulullah, ketar, dia menahan kemarahan. Laknatullahu alaihi wa laknatullahu alaihi, dia kata Allah laknat ke atas dia, atas kamu berlaknat, dengan saya sendiri kena laknat. Muncul dia kata halal darah, muncul orang Syiah. Dia kata seorang pembunuh, Muawiyah ni pembunuh, anak dia seorang pembunuh. Mungkin maksud dia Yazid bin Muawiyah, dia anak seorang pembunuh. Saya kata anak dia pembunuh, anak dia pembunuh ni tak apalah, tahan dah. Mungkin dia maksudkan Sayyidina Husain itu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Anak seorang pembunuh siapa dia? Emak dia tu Hindun binti Utbah, dia kata seorang pembunuh. Marahnya dia kepada Muawiyah ni bukan setakat Muawiyah dia buruk, anak Muawiyah dia buruk, emak Muawiyah pun dia buruk juga. Emak Muawiyah ni adalah Hindun binti Utbah. Orang Syiah yang dia cerita Hindun binti Utbah ni belum ada Sayyidina Hamzah, dengan tujuan dia nak memburukkan ibu kepada Muawiyah. Kan Muawiyah ni kan Abu Sufyan kan? Abu Sufyan tu isteri dia nama Hindun. Hindun ni mak kepada Muawiyah, malu kepada Muawiyah dengan mak sendiri dia laku. Tengok kita dengar cerita Hindun binti Utbah belah dada Hamzah, buat keluar hati nak makan. Buat keluar hati nak makan. Macam mana boleh sehingga dibelah? Macam mana boleh sehingga dibelah? Sebab sebenarnya bila keadaan peperangan Uhud berlaku, bila sahabat-sahabat ni terbunuh, sahabat-sahabat ni terbunuh, bukan orang Islam bagi kau esokkan baru mandi ambil jenazah, bunuh sekejap je, bunuh sekejap, susun strategi, lepas tu kembali masuk ke medan. Bukannya sempat pun Hindun nak pukul, nak belah dada, nak buat hati, nak makan, bukan. Kita baca kisah sebenar peperangan Uhud tu, kemudian ukur logik dengan tidak pun memang tak logik. Memang tidak logik. Dia cerita, dan banyak lagi sebenarnya yang diselewengkan dengan tujuan yang tidak baik, terutamanya tentang sahabat Nabi SAW. Bab semayan, bila mari rumah, bila nak semayan, dia minta batu ni dia daripada tanah Karbala, bentuk ular gitu, macam satu biskut meri, tebal dalam 1 cm. Dia beri nama masjid. Saya kata dah terkapit atas jalan, dia tak boleh ke sujud? Dia tak boleh. Sebab apa tak boleh sujud? Sebabnya bagi dia sejadah, pemaidani, kapet, tikar, ini bukan benda tabi'i. Dia kira benda yang sudah diproses, dikilankan. Kita bila kita nak sujud,
Bila kita nak sujud, kita mesti sujud di atas sesuatu yang tabii, makna benda yang asli, yang belum lagi proses, belum lagi dikilangkan. Tapi bagi saya, kalau sekiranya batu balak tu bukan asli lagi, sebab dia macam tanah liat. Tanah liat kita buat betul bola macam disebut. Okey kalau masjid. Kalau nak batu yang asli sungguh, batu kelingkir tepi jalan, buat batu asli sungguh. Letak situ boleh melelah lainnya. Yang tu memang batu asli sungguh. Tak ada batu, saya tak simpan batu, umum kata dia tercari daun, tak apa dah. Ambil daun, pokok, letak. Jadi bila nak sujud tu, dia sujud. Jadi dia kena atas daun atau batu-batu. Jadi bila kita masuk masjid Syiah, kalau tengok ada batu jujur depan tu, keluar tak dia tunggu lama, masjid Syiah dah tentu. Dan tempat sejadah imam, tempat sejadah imam, dia tempat sikit. Kalau imam tu kelas biasa, 2 lapis. Kalau kelas semaitan ni ayat Allah 3 lapis, tinggilah dia sujud. Tinggi daripada kita tunggu dia semayang. Punya lah lama boleh kau siap. Bila siap kita tanya, semayang apa lama sangat? Ada seorang tu dia kata, semayang semua sekali hari tu pun jadi ser. 5 waktu tu pun jadi ser. Ada yang rakyat sikit, 5 pun jadi 3. Dan dia tak ada kau, dia tak ada hujah, tak ada sadar. Sebab tu bila saya tulis buku cerita buat Syiah, orang Syiah ni misalnya kata, bukan, kami tak buat begitu, kami tak buat begini. Dia kata kamu tu Syiah jadi-jadian. Yang kamu tu pun tak faham benda mana Syiah yang sebenarnya. Yang kita tengok dia Syiah original. Syiah original ni pun banyak cabang. Dia banyak cabang. Dan cabang dia tu, dia sandar kepada satu sandaran. Dia tak tahu mana hujung, mana pangkat. Bila kita tanya sebab apa buat begini, iman kami bagi tahu. Iman kami bagi tahu. Macam contohnya, bila dia hina Abu Bakar, saya tanya, Umar dah kamu benci, Muawiyah dia kafir laknatullah. Abu Bakar kamu hina juga. Sedangkan Abu Bakar seorang sahabat yang sangat baik, yang kamu malu sebab apa? Dia kata Abu Bakar, lapas hak Imam Ali nak jadi khalifah, lapas lagi. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, dia beritahu secara jelas apa sebenarnya yang kamu nak daripada dendam yang tidak berkesudahan ni. Sebab macam dia simpan dendam dia tak tahu mana hujung, mana sudah. Apa yang kamu nak daripada dendam yang tidak berkesudahan ni? Apakah kamu nak supaya nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman dipadamkan daripada senarai khalifah? Saya nak seorang khalifah. Tak cukup dia kata. Dan nak kita tukar. Saya nak khalifah yang pertama, Abu Bakar khalifah yang keempat. Tak cukup. Dah kamu nak apa sebenarnya? Kan bila kita timbulkan sesuatu, tentu ada benda kita nak tutupkan. Kita bawa keluar kisah kejaman tepung tanah pendudukan Indonesia. Sebab apa? Kita pampasan. Ada benda yang putih yang kita nak. Ini bila dia buat keluar, kita tanya apa yang kamu nak? Tak tahu juga. Maknanya satu mazhab, kalau mazhab bagi saya bukan mazhab, yang dibentuk di atas satu dendam yang tidak berkesudahan. Mana mungkin boleh buat macam tu? Abu Bakar pampas. Saya tanya, awak tahu tak macam mana sistem pemilihan khalifah selepas kewafaatan Rasulullah? Abu Bakar ini dipilih secara syura oleh kaum muslimin, dia baiat oleh kaum muslimin. Di antara yang beri baiatnya Sayyidina Ali sendiri. Dia kata mana mungkin Abu Bakar jadi khalifah sedangkan Sayyidina Ali lebih layak. Saya tanya, apa ukuran yang awak kata Sayyidina Ali lebih layak? Apa ukuran? Dia kata Sayyidina Ali Islam bersama kanak-kanak lagi. Abu Bakar Islam masa dia telah dewasa. Masya Allah, macam tu cara Allah memikir. Takdir Allah menentukan perutusan Rasulullah ni, dia berlaku ketika Ali masih kanak-kanak. Abu Bakar sudah dewasa. Maka jadilah Sayyidina Ali kanak-kanak yang pertama beriman. Abu Bakar pun di antara orang yang pertama beriman. Tapi buat macam mana dia besar dah masa tu? Tak kaya dia jadi kecil semua dah. Kalau perutusan Rasulullah ni berlaku masa Abu Bakar masih kanak-kanak, mungkin dia salah seorang kanak-kanak yang beriman. Siapa dia awak nak lawan takdir Allah? Jadi ukuran Ali tak pernah sujud kepada berhala. Dia kata Ali karramallahu Allah wajhah, Allah muliakan wajah dia. Abu Bakar pernah sujud kepada berhala. Saya kata awak buat tuduhan yang sangat buruk kepada sahabat Nabi. Abu Bakar dia tidak pernah menganut agama menyembah berhala.
Abu Bakar ni seorang Hanifah, dia menganut agama Nabi Ibrahim. Abu Bakar bukan penyembah berhala. Bila dia kata duduk sangat ke sahabat Nabi, kita tanya, awak dengar mana semua ni? Siapa yang bagi tahu awak? Dia kata dia beritahu oleh imam kami. Siapa dia imam awak? Dia sebut nama dia jelas. Sebab imam awak Syiah ada 12. Sebelah dia keluar, dan satu belum keluar, Muhammad Al-Mahdi, yang dia kata akan keluar di Bandar Samarot. Akan keluar di Bandar Samarot. Bandar Samarot dalam 150 kilo daripada Baghdad. Kita pernah pergi tengok, dia ada satu masjid, dia panggil Masjid Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari ini salah seorang daripada imam dia. Situ juga ada Imam Ali Al-Hadi, salah seorang imam dia. Ini anak cucu saya nanti bakal. Ada Imam Musa Kazim, ada Imam Ja'far Shadiq, ada imam-imam lain. Imam Zainal Abidin semua sekali ada. Lama-lama imam ni, imam mana yang kata meriwayatkan cerita yang begini buruk terhadap sahabat Nabi yang nama Abu Bakar. Dia kata diberitahu oleh imam kami, Imam Ja'far Shadiq. Kena dia ni. Sebab kita dalam bab Syiah ni, kita kaji detail sikit. Imam-imam dia kena silsilah tu, kita hafal sampai 45 peringkat ataupun 45 keturunan. Sebab orang Iraq ni ataupun orang Arab, kalau kita nak berbahas dengan dia dalam masalah seseorang, tak cukup kita tahu nama orang tu dengan ayu dia. Jangan, tak cukup. Kalau kita kata Abdullah bin Ubay seorang munafik, dia kata lagi tu Abdullah bin Ubay nama apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tanya lagi, ayah kepada Salul nama apa? Kalau kita dah tahu, malu saja kan. Orang Arab memang dia tekan kita bila kita cerita bab nama seseorang, dia akan tekan kita sekurang-kurangnya kita kena tahu siapa bab. Siapa bab. Kita orang Melayu tidak begitu memperhati dalam soal keturunan. Orang Arab dia memperhati. Tujuh tu biasa dalam kepala kita. Saya nama Azman, Ayub Ibrahim, Tok Saman, Tok Ki, Mama. Cakap tu dia, lepas tu tak tahu dah. Siapa yang tahu lebih pada tu? Kita tak memperhati. Orang Arab paling-paling bukan tujuh. Dia akan tahu siapa tujuh. Dia kata Imam Ja'far Shadiq. Saya kata bohong kalau Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini ataupun disebut Ja'fari, Ja'fari yang dikatakan mazhab dia ni paling dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya kata Imam Ja'far Shadiq ini memang Ahli Sunnah. Imam Ja'far Shadiq tak sesat, tak menyeleweng. Orang di belakang ini yang menyeleweng, kemudian dia sandarkan kepada seorang ulama yang baik. Sebab Imam Ja'far Shadiq ini salah seorang daripada guru Imam Abu Hanifah. Guru Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far Shadiq ni, dia tak sesat. Orang Kedian yang sesat, bila kita tanya apa sesat, dia kata orang ni bagi tahu. Ni pelayan orang Syiah. Imam Ja'far Shadiq, saya kata apa bohong. Sebab apa dia kata awak kata saya bohong? Bohong lah. Sebabnya Imam Ja'far Shadiq ni memang daripada sebelah ayah dia adalah cucu kepada Sayyidina Husain, cicit kepada Sayyidina Ali. Tapi daripada sebelah mak dia, mak kepada Imam Ja'far Shadiq ni nama Fatimah. Tok kepada Imam Ja'far Shadiq nama Muhammad. Tok Ki kepada Imam Ja'far Shadiq nama Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Imam Ja'far Shadiq ni memang sebelah ayah dia cicit Sayyidina Ali, sebelah mak dia cicit Abu Bakar. Takkanlah dia kata untuk kepada Tok Ki dia sendiri. Tak mana siapa Imam Ja'far Shadiq ni memburukkan Imam Khalifah Abu Bakar yang sebenarnya Abu Bakar ni adalah Tok Ki kepada Imam Ja'far Shadiq. Oh, dia kata betul. Rupanya dia tengok dia ayah saja, dia tak tengok dia mak. Dia tak tengok dia mak. Dia nak buat fitnah kepada Imam Ja'far Shadiq. Dia tak sedar Imam Ja'far Shadiq tu cicit kepada orang yang dia nak kata betul. Ini orang Syiah. Kadang-kadang mereka pun tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran dan memang tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran. Bila azan dia beza. Kalau azan macam Zuhur Asar ni dia tak jauh beza. Tapi kalau subuh memang dia lewat. Sebab bagi dia masuk waktu fajar bagi kita tu belum lagi dikira waktu subuh. Dia tak kira subuh lagi. Dia subuh dia dekat nak terbit matahari. Bila punya azan lewat jam pokok Syiah baru nak sembahyang subuh tu
memang subuh dan asal lah, bukan setakat subuh gajah kan. Azan dia berbeza, kita dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tunggu hayya 'alas solah kan, dia ada lagi. Asyhadu anna Aliyya waliyullah. Aku nak saksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Dalam orang Syiah bila dia mengucap 3 kalimah syahadat, bukan 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyya waliyullah. Aku nak saksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Hayya 'alas solat, hayya 'alal falah, ada lagi, hayya 'alal khairul amal. Marilah kita kepada amal yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bila kita dengar, tahu ni azan Syiah, ni azan Sunni, dia berbeza. Sebenarnya Islam ada satu agama. Dalam perkara-perkara yang qat'i, dia tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Islam ni dia tak serupa dengan ilmu tolak campur matematik. Ilmu tolak campur matematik, kalau 5 tolak 1 dia jadi 4. Islam tidak begitu. Rukun Islam ada 5, kita tolak 1, dia jadi kosong, dia tak jadi 4. Rukun Islam ada 5, kita tambah 1, dia tak jadi 6, dia jadi kosong, dia jadi 0. Rukun iman ada 6, kita tolak 1, dia tak jadi 5, dia jadi kosong. Begitu juga bila kita mengucap 2 kalimah syahadat, bagi saya bila ditambah jadi 3 kalimah syahadat, dia tak jadi 3, dia jadi kosong. Islam mana boleh kita tambah, kita bukan, tak boleh. Semayang ada 4 rakaat, semayang subuh, kita pergi semayang 3, dia jadi kosong. Dia tak jadi kita boleh pahala setakat 3 rakaat. Semayang subuh 4 rakaat, kita ditambah jadi 5, bukannya kita boleh pahala lebih, jadi kosong. Islam ada perkara-perkara yang qat'i. Jadi bila selalu saya sebut, antara awak dengan saya, atas dasar sesama manusia, kita berkawan. Tapi ada perkara-perkara kita berbeza dalam persoalan pokok akidah. Bukan cerita masalah awak kata semayang boleh jamu walaupun tak musafir, saya kata tak boleh. Bukan masalah itu saja. Dia bersabit dengan masalah pokok akidah. Kemudian orang Syiah ni memang di zaman Saddam Hussein, Saddam tak bagi kedudukan penting dalam negara, tak bagi. Menteri-menteri semua Sunni kecuali seorang Kristian, nama dia Tariq Aziz. Tariq Aziz itu Kristian. Anak dia sekolah 1 tahun pengajian dengan saya. Memang nak tetap, sebab tu dia menteri luar dan dia Perdana Menteri masa tu. Bila hantar mari kuliah melekat dengan awak bersenjata pada saya, aku kawan dengan dia. Tariq Aziz ni dia bukan orang Arab, dia orang Asyur. Asyur ni kita tanya Asyur ni siapa? Dia kata ada cucu 60 dulu, ada lagi orang Kristian berbahasa Asyur. Tariq Aziz orang Kristian. Orang Kurdish ada jadi menteri, nama dia Ketua Umi Muhammad Mubarak, jadi menteri kesihatan. Orang Syiah sangat tak bagi. Saya rasa mungkin dia belajar daripada sejarah pengkhianatan. Sejarah pengkhianatan, kisah kejatuhan kota Baghdad ada saya catat dengan detail dalam buku ini. Di zaman Khalifah Al-Muqtasim Billah. Khalifah Al-Muqtasim Billah ni khalifah terakhir kerajaan Islam Abbasiyah. Istana dia bina di Samarra. Kita tengok istana dia, Masya Allah, hebat, besar. Bilik gundik dia saja, bilik dayan dia ada dalam 20 bilik. Khalifah Al-Muqtasim, istana dia ada bilik di atas bumi, ada bilik di bawah bumi. Sebab bila musim panas kita masuk bawah tanah, dia sejuk. Bilik bawah bumi ni untuk tempat tinggal musim panas. Atas bumi ada kolam renang. Kolam renang ni air dia disalurkan terus daripada sungai Dajjal masuk situ. Ada tempat main kuda. Bila tengok, kita rasa khalifah ketika itu memang sangat mewah. Memang sangat mewah. Sekali lagi kita memikir gamuknya khalifah ni bila dia mewah, dia dah lelah ketika itu. Amanah untuk jaga negara ni dah disia-siakan. Dalam amalan, bila dia beri amanah menguruskan negara kepada seorang Perdana Menteri nama Alauddin Ibn Al-Qami,
Alauddin Ibn Al-Qami ni orang Syiah. Khalifah ni hanya lena amanah jaga negara beri kepada orang Syiah. Orang Syiah ni Alauddin Ibn Al-Qami senyap-senyap dia pakat dengan Raja Mongol. Pakat dengan Raja Mongol supaya serah Baghdad. Dia Perdana Menteri Kerajaan Abbasiyah. Dia pakat dengan musuh supaya serah Baghdad. Kemudian dia buat beberapa tindakan untuk melemahkan pertahanan negara. Antaranya dia nasihatkan Khalifah, kita kecilkan saiz pasukan tentera. Ni askar lama-lama ni buat habis bayar gaji ya. Negara kita pun aman, beri pensiun buat, berhenti askar. Saya kata tentera jadi kecil. Lepas tu dia dedahkan sel-sel pertahanan kota Baghdad. Ini kubu, ini lorong, ini ampun, dedahkan kepada kerajaan Mongol. Orang Mongol ada maklumat lengkap. Khalifah ni tengahnya apa yang Perdana Menteri dia cerita, dia cairlah tu, cair angguklah, angguk. Asal baca doa dia tak ada masalah. Angguk. Akhirnya di hari itu Mongol nak panggil Islam Baghdad. Mongol untuk nenek Al-Tatuyah, Mongolia. Orang daripada negara Asia Timur memang dia tahu. Orang pada umur. Mari Alauddin Ibn Al-Qami ni dia tipu Khalifah. Dia kata ada utusan rombongan diplomatik daripada Mongol nak mari bawa Baghdad. Jadi kita kena buka pintu kota kita seluar-luarnya. Kita pakat keluar lama-lama sambut diplomatik ni, utusan daripada negara Mongol ni. Tak payah bawa senjata, tak payah bawa apa. Bukalah, Khalifah dia bukalah pintu kota. Pakat keluar sambut lama-lama. Rupa-rupanya yang datang tu bukan utusan diplomatik. Yang datang tu adalah tentera Mongol yang lengkap bersenjata. Mari jatuhlah kota Baghdad. Khalifah Al-Muqtasim dibunuh dengan cara digulung dalam permainan. Masuk dalam kapek gulung-gulung, dia pukul sehingga mati. Orang Islam dibunuh, banyak dia timbul tinggi macam bukit. Orang Mongol berpesta, minum arak, makan babi di jalanan. Arak dia cubuhkan dalam masjid. Dia hina orang Islam. Ramai orang Islam dibunuh. Yang Alauddin Ibn Al-Qami tadi, dia nak tuntut janji. Sebab membuat janji, kalau jatuh kota Baghdad, yang pertama kamu akan diberi satu jawatan tinggi, yang kedua kamu akan dikahwinkan dengan anak perempuan pelabuhan pemimpin Mongol ketika itu. Dia malu nak tuntut janji. Bila malu nak tuntut janji, depan pelabuhan pulau tu cabut dah. Dia kata jenis pesen macam kamu ni, kalau dengan tuan kamu pun kamu khianat, macam mana aku boleh percaya kamu tak akan khianat kepada aku? Lalu dia cabut pedang, dia pun beri pedang, cabut kok kawan tu, selesai masalah. Baghdad jatuh, Alauddin Ibn Al-Qami pun mati, kena baca. Masa tu di antara jenayah besar yang orang membuat kepada Islam, dia musnahkan khazanah ilmu orang Islam. Di antara khazanah ilmu orang Islam yang dimusnahkan, kitab-kitab ilmu. Baghdad dia pusat ilmu. Dia buang ke dalam Sungai Dajlah. Sungai Dajlah dia luas. Saya mula-mula sampai Baghdad dalam sekitar tahun 93. Mula-mula nak masuk kota tu, kita lalu jambatan lintas sungai. Dia berteksi tu kata Hazar Dajlah, ni Sungai Dajlah. Kita tengok luas. Kalau dengan Sungai Pahang tu, luas Sungai Dajlah lagi. Hebat. Macam mana kita bayangkan dengan sungai yang seluas itu, orang Mongol buang kita ilmu orang Islam dalam sungai sehingga boleh dijadikan jabatan untuk tentera menyeberangi sungai. Banyak mana buku yang dia buat? Maknanya sangat banyak. Sampaikan air sungai yang putih kejernihan bertukar menjadi kehitaman disebabkan oleh dakwah yang luntur daripada kitab yang banyak. Di antara yang menjadi puncanya adalah pengkhianatan Syiah. Termasuk juga bila Amerika masuk ke Iraq tahun 2003. Iraq ni dia negara kerajaan, maknanya setiap orang mesti wajib jadi tentera. Memanglah pakar-pakar tinggi ni tak diberi peluang pada orang Syiah, tetapi tentera yang berjuang di barisan hadapan di media ini askar rebel biasa yang digambar Syiah. Sebab dia ramai.
dan semua wajib jadi askar. Saya tengok macam tak percaya tahun 2003. Begitu mudah sekali Iraq jatuh ke tangan Amerika. Sebab Iraq ni pertahanan dia hebat. Pertahanan dia hebat, askar dia ramai. Askar dia ramai, walaupun tak canggih, dia ada keberanian. Tiba-tiba jatuh dengan begitu mudah, seolah-olah macam tak melawan. Bila kita risik-risik dengan kawan-kawan sana, dia kata puncak orang Syiah. Sebab orang Syiah yang berjuang di barisan depan, dia tak lawan. Sebabnya memang telah diprogramkan oleh Al-Maliki itu, bahawa Syiah ni daripada luar nak dibawa balik ke Iraq untuk jadi Perdana Menteri. Nuri Al-Maliki ini memang daripada kecil lagi dia dah keluar daripada Iraq. Dia duduk di Syria, dia duduk di Iran, dia duduk di negara-negara barat. Daripada kecil lagi dia dah tinggal ke Iraq. Dan memang dia Syiah. Ni yang diprogramkan oleh Amerika untuk dibawa balik jadi boneka dia di situ. Memang tentera yang berjuang di barisan depan daripada awal lagi dia tidak melawan. Sebabnya kemasukan Amerika memang sudah diprogramkan. Jadi bila tak lawan, sebab itulah dia jatuh dengan begitu mudah. Dengan jumlah tentera yang ada, bila kita tengok begitu mudah Iraq jatuh, macam tak percaya. Sebab kita tahu sikit sebanyak. Saya pun musim-musim panas, dia ada kegiatan kurikulum. Kita belajar ni dihantar untuk latihan tentera. Bagi kita yang pelajar luar ni tak diwajibkan, tapi dah ada peluang kata menjalani latihan asal lepas waktu baik kita sebuah mana boleh belajar sikit sebanyak. Memang dia kuat pertahanan dia. Memang dia kuat pertahanan dia. Askar dia berani, mudah jatuh. Siap bunga ke tentera mereka. Orang sepatutnya tembok dia punya bunga. Siap. Jadi mungkin belajar daripada itu menyebabkan jawatan-jawatan strategi ini tidak dipenuhi. Dan sekali memang siap. Memang siap sangat-sangat pada orang Sunni. Dia macam sudah dihalau secara tidak terhormat secara perlahan-lahan. Dihalau daripada bumi Iraq. Sebab kerajaan sekarang ini 100% Syiah. Orang Sunni tidak ada lagi. Dihalau secara terhormat, menjadi mangsa pembunuhan, menjadi mangsa tekanan. Kawan-kawan yang sama-sama doktor ketebaran seluruh dunia dicari. Bila kita tanya Pak Paul tinggal Iraq, dia kata Iraq sekarang ini sudah tidak ada masa depan lagi. Tak ada masa depan. Antara tempat yang paling berisiko di dunia untuk didiami, Baghdad. Memang bahaya. Sebabnya keadaan sangat tidak terkawal dan rakyat tidak dikira Nuri Al-Maliki itu sebagai Perdana Menteri. Memang dia itu jadi Perdana Menteri, tapi dia tidak dikira oleh rakyat dia sendiri. Bila kita tanya dia macam mana kerajaan, dia kata mati hukuman, tak ada kerajaan di Iraq. Iraq tak ada kerajaan. Nama dia ada kerajaan, hakikat sebenarnya tak ada kerajaan. Tak ada kerajaan. Yang ada adalah boneka Amerika. Jadi saya ambil sikit kesempatan hari ini, sahabat minta supaya berkongsi Syiah ni dari segi pengalaman nyata di bumi Iraq. Kita cerita sikit yang kita tengok secara nyata. Ustaz-ustaz kita dari cerita Syiah ni dari segi fakta-fakta yang diambil secara dalam kitab. Tapi yang saya tulis dalam buku tu dari segi pengalaman nyata yang kita lalui sendiri. Ada banyak lagi bab-bab lain kemana Syiah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita ada dapat ambil manfaat. Terima kasih kepada pengurusi dan seluruh jawatan Pasar Surau yang sudi jemput saya pagi ini berkongsi sebatas lidah dengan kemampuan sekalian. Minta ampun, minta maaf kalau ada silap dan salah. InsyaAllah ada ruang masa kesempatan kita jumpa lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.